Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul di masjid kita dan telah kita solat subuh secara berjemaah, dan kita isilah masa yang ada ini dengan kuliah subuh lain. Tak tahu kot sama je kelas subuh before Ramadan dengan dalam Ramadan ni. Sama je kan. Itu masa bulan puasa kena pendek sikit. Dan hari ni hari yang kedua Ramadan lah ya. 22 dah. 22 ya. Jadi kita dah masuk Al-Ashru Al-Awakhir. The last 10 days, the third part of Ramadan, 10 yang ketiga lah ya, 10 terakhir. Hari ni dah 22. Betul. Jadi tinggal 7 hari lagi lah ya. Pagi ni pun ramai subuh, alhamdulillah. Kalau ustaz pun dah pakai kat luar ke. Masuk dengan rumah tu kat depan. Apa nak exercise sikit je lah. Ustaz ni nak senang je, pakai kat luar saya sekali lah. Baik. Pagi ni saya nak baca ayat Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang difirmankan olehnya dalam surah Al-Baqarah. Dan saya kira ayat ni tidak asing lagi kepada tuan-tuan. Tak kala kita masuk bulan Ramadan, ramailah di kalangan asatizah, para masyaikh. Masyaikh ni ke tuan-tuan guru lah ya. Para pendakwah baca ayat ini di mana saja, kerana dia ada hubung kait yang terus dengan Ramadan, dan of course lah dengan bulan puasa yang kita jalani ini ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Sebenarnya ayat yang menyebut tentang puasa dan Ramadan dalam Quran mungkin berbeza dengan ayat-ayat ibadah yang lain ya. Kalau semayang, kita dah belajar dulu ya, dalam kuliah fiqh kita ya. Anak ada kuliah sini kan, kita tak ada ustaz, tak muka ustaz ni, ustaz dari mana je ya. Hari ni lah Sabtu Ahad keempat ya, kita ada pengajian fiqh. Kita dah habis mukadimah. Saya ingat dah 4 kali saya kuliah di sini, baru nak masuk ya. Tapi saya ingat saya ada sebut kot sekali-sekali tentang ayat solat ya. Baik, balik pada yang tadi. Dalam Quran, solat umpamanya Allah Ta'ala sebut secara bertebaran. In English term, kita kata scattered away ya. Ada kalanya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, ada kala Allah Ta'ala sebut surah Al-Imran,
Dan begitu juga dalam surah-surah yang lain. Ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut perintah untuk solat. Ya. Aqimus salah wa atuz zakat. Aqimus salah wa atuz zakat. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Berapa kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Banyak kali. Dan all are scattered away. Mana? Dalam surah yang berbagai. Ya. Adalah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 3 kali. Ayat yang ke-43, ayat yang ke-83, ayat yang ke-110. 3 times Allah Ta'ala perintahkan solat. Dan zakat sekali. Solat, zakat. Dalam Quran. Dan ada lagi dalam beberapa surah yang lain. Sekurang-kurang 5 kali, 5 times. Ya. Tak sama kan? Itu tak masuk lagi bila Allah Ta'ala sebut ayat tentang sebahagian perbuatan dalam solat, walaupun tidak semua. Ada ayat Allah Ta'ala sebut tentang qiyam. Ya. Wa qumu lillahi qanitin. Ya, ujung itu ayat dia panjang sikit lah. Ujung tu Allah Ta'ala kata wa qumu lillahi qanitin. Berapa ya? Tak boleh ingat. Dan berdirilah menghadap kepada Allah seumpama orang-orang yang berdiri. Qunut ni makna berdiri. Qunut ni bukan makna doa. Qunut ni makna berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Qunut makna qiyam. Sebab tu bila kita qunut, subuh tadi ada qunut kan? Kita ada qunut. Wahabi nanti tak ada qunut kan? Qunut lah. Selangor ni. Ada kunut sambil duduk. Asal nak kunut je duduk. Asal nak kunut je duduk. Asal duduk je kunut. Tak ada kunut sambil berdiri. Ya. Dia bersama-sama dengan qiyam. Melainkan kalau kita memang sembahyang duduk lah ya. Kunut lah sambil duduk. Ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma afdalus salat? Ya. Kata jaga dalam sunnah Abi Daud, Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, manakah solat yang paling afdal? What is the most preferable prayer? Apa sembahyang paling bagus? Paling afdal? Ma afdalus solat? What is the most preferable prayer? Mana sembahyang paling the best? Nabi kata tulul kunut. Ya. Kunut yang lama. Kita duk faham kunut yang lama. Oh, lepas ni aku baca kunut kena bagi lama lah sikit. Imam pun kunut lama lah. Bukan. Tulul kunut, yakni tulul qiyam. Kunut ni makna berdiri. Lamanya berdiri. Itulah seafdal-afdal solat. Tapi sembahyang sunat lah. Sembahyang fardu kena lihat kepada jemaah. Ya. Jangan hantar sembahyang fardu panjang-panjang pula. Kita solat ahadukum di nafsihi falyatatawwal ma syaa. Siapa-siapa yang sembahyang bersendirian, sembahyang tak panjang-panjang, ikut apa yang dia mau. Idza shalla ahadukum bin nas falyatajawaz. Bila kamu sembahyang dengan orang, maka ringkaskan. Ya, itu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari. Ya. Jadi bila sebut kunut dalam Quran baik, dalam hadis Nabi baik, maksudnya qiyam. So afdal atau sembahyang ialah memanjangkan qiyam. Ya. Ada ayat tentang qiyam. Ya. Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyam ni makna kita berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kunut tu makna berdiri kunut tu makna berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu bila kita sembahyang tak boleh ludah ke depan ataupun tengah-tengah sembahyang ada makanan lekat kat celah gigi kan, keluarkan itu ke depan, tak boleh makruh ya. Tidaklah haram, tapi makruh. Karena bila kita sembahyang sebenarnya kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, idza shalla ahadukum fa innahu
idza shalla ahadukum fa innallaha qibala wajhihi. Nabi katalah hadis Muslim daripada Jabir, bila seseorang itu salat, Allah Ta'ala berada di hadapan. Main atau bila kita sembahyang, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fala yafsuqanna ahadukum bayna yadayhi wa la yaminihi walakin ayyasari ta'tadu bil yusra fa in badala fa in ajilat bihi badiratun falyakul hakaza summa tawasabu ba'du ba'd. Sebab itu Nabi kata jangan ludah ke depan, jangan juga ke kanan. Ke depan kerana kita menghadap Allah, kanan pasal ada malaikat, tapi ludahlah ke sebelah kiri di bawah kakimu, ataupun kita guna kain baju kita, ludah kat kain baju kita ya, ada lipat-lipatkan. Ada ayat tentang qiyam, ada ayat tentang sujud, ada ayat tentang rukuk, banyak lain. Secara scattered away, bertebaran, ada dalam surah yang berbagai ya. Tapi puasa dan Ramadan Allah Ta'ala sebut hanya sekali saja dan secara sekaligus, tidak ada di tempat-tempat yang lain ya. Itulah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Tak kala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nanti kita belajar fiqh siyam. Nanti itu tak tahulah bila. Kan? Taharah tak masuk lagi. Oh, mukadimah. Masuk taharah 12 bab, 11 bab. Babul miyah, bab air, babu al-aniyah, bab bekal-bekal makanan, babu qada'il hajah, bab qada' hajah, babu khisalil fitrah was siwak ya, bab fitrah dan siwak. Tahu siwak? Siwak ni membersihkan gigi dan mulut. Ada iklan dalam TV, sunnah suruh beli kayu siwak ya. Siapa komen kat bawah? Siwak, sunnah siwak bukan pada kayu siwak. Sunnah siwak ialah pada pembersihan mulut. Tu dia bloknya saya. Baru komen macam tu. Sunnah siwak pada pembersihan mulut ya, bukan pada kayu siwak. Ibadah tu bukan pada kayu tu. Ibadah tu pada perbuatan kita. Kok ia pun nak kena ke kayu siwak, tak payahlah kata sunnah kayu siwak. Habis tu orang yang guna kayu selain kayu siwak tak sunnah lah. Sunnahnya pada perbersihan ya, perbuatan perbersihan kita, bukan pada kayu ya. Mana tadi ya? Patut jawab lah kan. Tak payahlah blok, jawab. Dalam tu ada 5-6 orang ustaz yang bemo-bemo sebab tu. Tanyalah ustaz tu, jawablah sikit kan. Tak apalah ya. Mana tadi? Siwak, babu siwak, 4 kan. Ada babul wudu, bab wudu, babu al-masyi 'alal khuffain, sapu di atas khuf ya. Bila kita dah wudu, pakai stokin, sapu di atas stokin saja. Very easy ya. Jadi bila kita nak ambil wudu, tak payahlah buka kasut, buka stokin ya. Senang kita nak sembahyang di mana-mana saja pada bila-bila masa ya. Ada orang dia jarang sembahyang pagi, duha ke, syuruk ke, atau apa saja, kerana tak nak buka kasut, susah nak ambil wudu. Jadi hikmah Allah Ta'ala pemudahkan. Wudu hanya dikecualikan basuh kaki, ganti dengan sapu. Ada hikmah yang besar sebenarnya kepada kita ya. Kena pakai stokin daripada kulit ustaz kan? Rukhsah ni untuk semua manusia. Kalau hanya daripada kulit, orang Arab je dah pakai stokin daripada kulit. Habis tu selain Arab yang pakai stokin daripada kapas, dia pakai stokin daripada benang, especially macam kita, tak ada rukhsah ha? Itu benar
pendapat ulama-ulama contemporary dalam hal ni amat sesuai dan praktikal sekali. Apa sahaja yang kamu pakai di kaki kamu can be touched on it, boleh disapu di atasnya, because this is rukhsah. Qardawi umpamanya, Sya'rawi umpamanya, ya. Kita buat muamalat lama dah guna contemporary, tak ikut dah klasik, ya. Ibadah je kita banyak dia ikut klasik lagi, ya. Ada pendapat-pendapat yang baru ikutlah, istiad-istiad baru, bukan pendapat yang baru, tapi dia kata apa, lebih diperkenalkan, ya, lebih memudahkan, ya. Dia bukan pendapat baru, pendapat lama, ya. Kalau zakat pendapatan itu pendapat baru, itu istiad baru. Dulu tak ada lah zakat pendapatan. Cara ni minta fiqh tradisi confirm tak ada. Itu pendapat yang baru, ya. Dan antara yang asalkan pendapat tu ialah Qardawi dalam buku dia Fiqh Zakat. Kemudian masuk bab haid, nifas dan seumpamanya, ada 11 bab. Masuk bab semayang pula ada 11 bab lagi. Tak tahu bila sampai fiqh Ramadan. Pokok saya dah pindah kot. Tak apalah, cari ustaz lain sambung, ya. Jangan start awal balik. Ustaz asal dah mengajar sampai bab sekian-sekian, sambung boleh tak, ya. Setengah-setengah masjid surau ni bila belajar fiqh, subjek lain saya tak pastilah, ya. Panggil ustaz tu mengajar dah 4-5 tahun, bila tukar management, buat rombakan, panggil ustaz lain, sambung fiqh tajuk baru pula, sampai sudah tak masuk fiqh-fiqh yang belakang. Tak bagus lah, ya. Sambung. Kalau ustaz tu nak sambung fiqh, kat mana dah ustaz hak sebelum ni hak digantikan itu. Kata dia pecah kan, kasar sangat, digantikan. Sambung lah. Kalau hadis pun sama, sampai mana dah belajar. Kalau sirah pun sama, elok-elok dah belajar sirah sampai Nabi hijrah dah. Mari ustaz baru ajar sirah, ustaz awal balik. Sampai sudahlah tak pergi bab-bab peperangan Rasulullah SAW, bab ghazawatir Rasul, apa nama dia panggil, the Battle of the Prophet, ya. Ada 14 peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW, dan sebahagian besar daripada Nabi berada di betah hadapan. Sampai Nabi nak pergi, sahabat pegang kuda dia, tak bagi Nabi pergi, hukum mati ke apa kan, ya. Yang Nabi kebal kan, ya. Ada satu peperangan Nabi bersungguh-sungguh nak ke hadapan, sampai 2 orang sahabat pegang dia punya kuda tu. Satu Muawiyah dan satu lagi Sufyan bin Abi Sufyan apa? Sufyan bin Abi Talib. 2 orang pegang. Pasal Nabi nak ke depan, semangat nak. Takut Nabi pergi kan mati Rasulullah. Tak ayahkan Nabi, ya. Jadi kita akan masuk fiqh Ramadan insya-Allah, ya. Maybe after 10 years, after 15 years. Adalah, ya. Bila kita masuk tentang Ramadan dan siam, puasa, kita akan jumpa lah ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Saya sebut tadi, Allah Ta'ala sebut sekaligus di sini saja 5 ayat secara betul-betul. Al-Baqarah ayat 183, Al-Baqarah ayat 184, Al-Baqarah ayat 185, Al-Baqarah ayat 186 dan 187. 5 verses, 5 ayat. 5 ayat ni je Allah Ta'ala ajar dan beritahu tentang puasa, ya. Which means very basic, basic betul. Kalau kita belajar fiqh siyam ataupun fiqh Ramadan, the science of puasa, fasting, ataupun the science of Ramadan, 99% daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bukan daripada Quran. Quran very fundamental, 5 ayat yang tuan. Allah Ta'ala suruh puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala suruh puasa. Kemudian Allah Ta'ala sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Allah Ta'ala kata ada 2 golongan, orang yang bermusafir, orang yang sakit, bolehlah dia ganti pada hari yang lain dia tak puasa, ya. Maka fa ammal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang tua yang tak mampu berpuasa, bagilah dia orang makan, ya.
Tu je. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Waktu makan dan waktu minum tu antara fajar kepada maghrib, macam tu lah ya. Makna very basic. 99% ada daripada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab tu kalau orang hanya nak bergantung pada Quran, dia tak boleh nak beramal, tak boleh nak puasa. Macam Quranis, orang panggil dia Quranis, mana tak sesuai dia dipanggil Quranis. Quranis ni lah orang Quran. Ya ke dia orang Quran? Dia bukan orang Quran. Tapi kita panggil Quranis sebab mereka ni hanya nak ambil Quran. Banyak nama-nama yang pelik-pelik kan? Quranis, liberalis, misoginis. Dulu kita buat minor research tentang misoginis. Tahu misoginis? Tak pernah dengar? Golongan yang nak mengangkat wanita setaraf dengan lelaki. Kita panggil misoginis ya. Dan mereka kata Islam merendah-rendahkan wanita. Memang ada ayat atau hadis Nabi macam perempuan ni low class, macam low class. Nah, tidak ya. So they attack Islam on that issue, mesti isu-isu berkenaan ya. Dia satu geng je tu ya. Ada kapitalis, ada komunis. Komunis masuk juga? Masuklah, janji ada nis. Tahu kapitalis? Tapi kapitalis ni dia one of the social movement. Dia salah satu daripada pergerakan sosial, cuma dia lebih kepada ekonomi. Asal ekonomi dia untung, ekonomi dia untung 24 hours. Nak fikir profit je. Sebab tu dia tak ada masalah dengan riba, dia tidak ada masalah dengan judi. Kita alhamdulillah after 40 years Islamic financial and banking has been introduced in Malaysia. So kapitalism ni dah semakin berkurangan. Ada sikit-sikit lah, ada lah sikit-sikit lagi tu. Roh dia tu masih ada lah sikit-sikit. Jiwa kapitalis tu macam ada, macam lah. Tapi kalau dengar orang muamalat, dia marah dah kat saya ya. Tapi saya pun setuju muamalat juga. Fikir nak untung saja. Itu kapitalis ya. Dulu-dulu Islam aja, bila kita jual beli ada musawamah, ada tawar menawar. Cik, buah ni berapa ringgit cik? 10 ringgit. Boleh tak 9 ringgit setengah? Boleh ambil. Itu dia panggil musawamah. Bai'ul musawamah ya. Tapi hari ni banyak tidak diamalkan ya. Betul tak? Kalau kita pergi pasar raya, boleh jual beli tawar menawar. Beli masuk troli, tak nak bayar kat cashier, minta kat cashier, cik saya nak beli, nak tawar sikit pun boleh tak? Cashier kata jumpa manager saya lah. Cashier dia tak ada power, dia akan panggil manager. Banyak hal pun customer ni dia panggil fussy customer ya. Saya dulu manager restoran sebelum jadi ustaz lah. Saya baru nak start. Sekarang je ustaz, dulu baru nak start manager restoran. Kalau jenis customer yang fussy, yang cerewet ni, leceh betul. Marahlah kita kan. Jumpa manager nak tawar, ada beli satu troli nak tawar kan. Manager kata tak boleh. Pasar raya mana boleh tawar menawar, kedai runcit pun tak boleh kan? Tapi kalau beli buah dengan pakcik kat tepi jalan, jual dengan motor kan, boleh dah tawar. Tapi hari ni tak boleh. Tawar menawar secara uruf dah tidak diamalkan lagi. Uruf kan, uruf dah jadi macam tu. Sebahagian perkara uruf terima, kita pun terima kan? Ia boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan uruf contohnya ya. Sedangkan bai'ul musawamah digalakkan dalam Islam ya. Jual beli ni bila kita tawar menawar, dia amat-amat digalakkan. Tapi dah tak ada tawar menawar lagi. Ketiadaan tawar menawar dalam urusan jual beli berasaskan pada kapitalisme. Tapi
Tapi okey lah, as long as dia dah jadi uruf dan dia diterima dan dia tidaklah bercanggah dengan syarak. Pasal musawamah ni bukan wajib, digalakkan saja. Kalau tak ada pun tak apa. Ya, nak cerita macam tu ya. Apa lagi? Bila kita beli satu barangan, kita boleh batalkan pembelian kita selagi mana kita tidak beredar. Al-mutabayyi'an ataupun al-bayyi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Nabi sebut dalam hadis Muslim daripada Hakim bin Huzam, dua orang yang berjual beli boleh membatalkan pembeliannya selagi mana mereka tidak berpisah. Kita beli buah rambutan RM10, kita bagi duit, dia bagi rambutan. Oh, saya tak jadilah beli, ambil balik duit awak. Dia wajib ambil balik. Oh, ambil rambutan saya. Saya kata, tak boleh. Mana boleh, awak dah jual, awak dah beli. Tak boleh. Islam kata al-bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kita boleh batalkan transaksi selagi mana kita tidak beredar daripada tempat itu. Contoh pergi pasar raya, contoh pasar raya lagi dah. Beli, bayar, masuk dalam troli, dah dapat resit. Saya tak nak beli ya, cancel balik ya, boleh ya? Cashier kata tak boleh cik dah bayar, dah keluar resit dah pun. Apa pula tak boleh? Dia macam hadis kat cashier tu. Sudah cashier tu tak faham ya? Tapi kalau sebelum tuan-tuan bayar, dia dah scan. Alamak dik, abang tak buat duit lah, tak ada apa ni, tak kredit tak ada, cash tak ada. Dia boleh buat balik before dia tekan enter. Saya tahu dulu saya manager kan, saya bukan ustaz. Tapi kalau dah bayar, dah tekan enter, dah selesai semua, nak cancel susah. Dia kena buka satu report khas, nama dia incident report. Manager nak kena jawab esok-esok, end of the report, akhir bulan dia nak kena jawab. Buat kenapa ni beli cancel? Leceh tu kan. Asal-asal kita beli, kita boleh cancel selagi mana kita tidak beredar. Itu yang ada dalam fiqhul Islam. Tapi hari ni tak boleh. Once tuan-tuan dah beli, dah di cash out kan, tak boleh cancel. Boleh cancel? Mana boleh. That one is from capitalism. Tapi okey ya, kerana khiyar, dia tidak wajib kan? Dia dah jadi uruf dan dia diterima pakai. Uruf dalam muamalah ni dia okey ya. Cuma uruf dalam ibadah ni nak tengok sikit. Uruf tu dalam muamalah biasanya uruf dia kalau bertentangan dia tak boleh lah. Tapi kalau dia tidak bertentangan, dia boleh diamalkan ya. Ibadah boleh lebih kurang saja, tapi ibadah ni dia lebih fix. Baik, Allah Taala kata ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Balik pada yang tadi saya tertinggal. Yang kata kapitalis, komunis, geng-geng ini tuan-tuan, kalau dia hanya nak bergantung pada Quran, saya kata dia tak boleh nak beramal. Bukan sahaja dia tidak boleh nak beramal, even we cannot be a Muslim. Kita tak boleh jadi orang Muslim kalau kita tidak merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab itu orang yang tidak menerima hadis Nabi ya, walaupun tidaklah secara qat'i dia kafir, terkeluar daripada agama, melainkan kalau dia tolak hadis-hadis yang mutawatir, itu pun setahu saya tidaklah sepakat, majoriti saja. Tapi dia mendekati kekufuran sebenarnya berbanding dia menerima hadis-hadis Nabi berkenaan. Hadis Nabi ni dia sumber yang kedua. Dia bukan hanya tak boleh beramal, dia tidak boleh jadi seorang Muslim. Kita boleh kata orang yang tolak hadis ni dia tak semayang. Macam mana nak semayang kalau dia tak ambil hadis Nabi? Dan of course kita kata dia tak puasa. Macam mana dia nak puasa kalau dia hanya bergantung pada Quran? Quran 5 ayat tu je pun, very basic. Awak tak boleh puasa. Macam mana? Baik, Allah Taala kata ya allazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu ayat.
wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut satu sampai ayat yang ke-187, ya. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Allah Ta'ala kata kamu kena berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Kita wajib beriman bahawa sebelum daripada kita, umat-umat yang terdahulu dengan nabi-nabi mereka juga mempunyai ibadah puasa. Cuma kita tidak tahu in precise way, secara tepat, bagaimanakah ibadah puasa mereka. Of course ada mereka tak makan, mereka tak minum, tapi hukum-hukum yang detail kita tidak tahu. Even kita pun tak tahu in spesifik pada bulan mana mereka berpuasa, ya. Sebagai ulama kata umat terdahulu pun juga berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagai lain kata tidak. Berpuasa pada bulan Ramadan adalah khususiyah, speciality, keistimewaan hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kata macam itu, ya. Ala kulli hal, kita tidak perlu tahu kerana tidak ada kepentingan syarak di situ. Dia nak puasa bulan bila, macam mana dia nak puasa, wallahu ta'ala alam. Quran tidak menjelaskan, Nabi pun tidak menjelaskan, dan tidak ada kepentingan syarak di situ. Macam semayang lah, ya. Ada orang kaji asal-usul semayang Zuhur daripada Nabi sekian-sekian, Asar daripada Nabi sekian-sekian, Subuh kenapa 2 rakaat, ya. Tapi ini persendirian punya research lah, ya. Saya ingat kalau di universiti research umpama ini, mungkin takkan diterima, kerana dia akan stuck di tengah jalan. Kita nak buat master, nak buat PhD, bila kita jumpa atau buat satu tajuk, supervisor akan semok, dia check tajuk ni boleh pergi tak. Kalau tajuk tu maybe akan stuck di tengah jalan, dia tak benar kan? Dia mesti pastikan tajuk kita ni boleh habis sampai research, boleh habis. Kalau mungkin tajuk kita ni maklumat tak bercukup, ya, dia tak akan benar. Sama dalam apa ni pun, ya. Saya pasti kajian itu akan stuck di tengah jalan kerana sejarahnya tidak memadai. Baik. Kemudian Allah kata ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Tak banyak. 30 hari saja. Kan? Kita puasa dah 20 hari, Allah cepat sungguh. Saya perasan kan, bila masuk hari yang ke-15, cepat. 16, 17, 18, cepat kan? Kemudian Allah Ta'ala kata famakan minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa ammal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Habis. Masuk ayat lepas tu Allah Ta'ala kata syahr ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adalah Allah Ta'ala kata bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Quran, ya. Lailatul Qadar, ya. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana Quran ni fungsi dia ialah nak memberi petunjuk dan ada keterangan-keterangan petunjuk dan furqan, ya. Apa nak furqan? Inilah sah, lepas ni saya berhenti. Berapa minit dah? Baru 34 minit. Ya, dah sejam. Ni saya berhenti. Jelas, ya. Hudan linnas ya bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Bila Allah Ta'ala sebut tentang Ramadan, which is satu-satunya bulan yang disebut dalam Quran ialah bulan Ramadan, ya. Di surah ini, di ayat, ya. Dan Allah Ta'ala sebut pada bulan ini, ini antara kemuliaan Ramadan. Selain difardukan pada bulan itu puasa, ya. Sebab itu Ramadan disebut sebagai Syahrus Syiyam, the month of fasting. Kerana ikut puasa ada macam-macam bulan. Bulan Syaban ada puasa. Hatta Nabi SAW after Ramadan, yang Nabi puasa banyak, hampir 1 bulan,
bulan Syaban. Ya. Kata Aisyah dalam Sahih Muslim. Tapi Syaban dia tidak dipanggil sebagai syahrul siyam, the month of fasting, tak dipanggil. Ya. Bulan Zulhijjah umpamanya juga ada waktu yang digalakkan kita berpuasa pada awalnya 1 sampai 9 tu. Jadi 1/3 daripada Zulhijjah adalah hari digalakkan puasa. Bila kita belajar fiqh puasa kan, ada puasa-puasa sunnah, asyamul masnun. Ada waktu yang digalakkan puasa ialah pada awal Zulhijjah, 10 hari atau 9 hari yang pertama. 9 hari, bukan 10 hari. Hari 10 tu raya haji, tak boleh puasa. Tapi Zulhijjah tak dipanggil syahrul siyam, tak dipanggil. Kan? Nah, begitu juga pada bulan-bulan yang lain. Ada ulama kata bulan Rejab pun Nabi puasa banyak juga. Adalah dalilnya tu. Ya. Tapi dia tak dipanggil sebagai syahrul siyam. Tapi Ramadan dia dipanggil sebagai syahrul siyam. Kerana ia satu-satunya bulan yang difardukan puasa. Ya. Ramadan juga disebut sebagai syahrul Quran. The month of Quran. Dia ada 3 nama Ramadan ni. Satu, syahrul siyam, the month of fasting. Yang kedua, syahrul qiyam, the month of standing. Yang ketiga ialah syahrul al-Quran, the month of reciting. 3 ni 3 nama yang sinonim atau familiar dengan Ramadan. Ya. Allah Ta'ala sebut sini bulan diturunkan Quran. Sebab itu Ramadan disebut sebagai syahrul Quran. Dan Allah Ta'ala sebut sikit fungsi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ni adalah petunjuk bagi manusia, dan dalamnya ada keterangan-keterangan yang lain juga sebagai petunjuk kepada manusia, dan furqan. Apa furqan? Furqan ni ialah ismun min asma'il Quran wa sifatun min sifatihi wal mufarriq bainal haqq wal batil wal halal wal haram. Ya. Furqan ni ialah satu nama daripada nama-nama Al-Quran. Ya. Dan satu sifat daripada sifat-sifat. Ia adalah pembeza antara hak dan batil, dan juga antara halal dan haram. Ini kata Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir. Ya. Furqan ni ialah satu nama daripada nama-nama Al-Quran. Kenapa dikatakan satu nama daripada nama-nama Al-Quran? Sebab Quran ni banyak nama. Ya. Imam Az-Zarkashi rahimahullah, dia kata Quran ni ada 25 nama. Ya. Al-Quran has 25 names. Quran ada 25 nama. Al-Imam Al-Fairuz Abadi dalam bukunya Al-Basair, dia kata Quran ni ada berapa ya dia kata? Ada banyak lah ya. Ada 93 nama tak silap saya. 93 names. Dan banyak lagi ulama-ulama kita yang kata Quran ni banyak nama ya. Sebagai nama-nama direct Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Al-Quran umpamanya direct. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sambung. Ustaz pun tak boleh sambung juga. Ya. Tak apalah. Quran tu. Ya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Surah apa tu? Tak sampai lagi. Belum lagi Ustaz. Hari ni baru 22. Saya satu hari satu juzuk baru sampai juzuk ke-22. Itu surah Al-Qiyamah ya, ujung-ujung. Ayat 17-18. Quran. Itu satu nama daripada nama Quran, bahkan the most top name of Quran. Nama yang paling dikenali lah ya. Sehingga tidak disebut Al-Quran melainkan hanya kepada Al-Quran. Walaupun Quran tu maksud dia bacaan. Ya, tapi tak dinamakan mana-mana kitab atas muka bumi Al-Quran melainkan Al-Quran. Ya. Dinamakan Al-Quran sempena ayat pertama diturunkan juga surah Quran. Iqra. Quran ni daripada Iqra. Ya, qara'a yaqra'u Iqra Quran. Ya, itu dia panggil dia punya bahasa Arab ya.
Jadi ada nama-nama yang direct Allah Ta'ala panggil Quran, direct yang diambil daripada ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Alkitab, Quran juga. Al-Quran, Alkitab ni mana buku. Mana-mana buku disebut sebagai kitab, termasuk Quran, kerana Quran ni buku, ya. Banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut kitab. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Innahu kitabun mubarakun liyadabbaru ayati, innahu kitabun mubarakun musaddiqun baina yadayhi. Banyak ayat Quran. Nah, Allah Ta'ala sebut kitab. Surah Kahfi pun kitab juga. Alhamdulillahilladzi nazzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu qiyama. Kahfi kan, kitab juga. Jadi banyak disebut kitab. Kadang-kadang Allah Ta'ala panggil Quran dengan az-zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan zikr, yakni Quran. Quran ni makna zikir. Nama Quran ni zikir, ya. Kami telah menurunkan zikir, yakni Quran, dan kami akan menjaganya, ya. Innahu zikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Sesungguhnya ia adalah zikir kepada kamu dan kepada kaummu, dan mereka akan dipersoalkan. Zikir. Kadang Quran disebut sebagai nur, ya. Qad ja'akum nurun, dan ayat tu banyaklah, ya. Ada disebut mau'izah dan juga ada disebut al-furqan, ya. Bahkan nama Quran yang ada satu surah yang khas bersempena dengan namanya ialah Al-Furqan. Quran ada banyak nama, Al-Kitab, tapi tak ada satu surah yang nama Suratul Kitab. Ada ke? Tak jumpa lagi lah, ya. Tak ada, ya. Quran nama Quran, tapi tak ada surah yang namanya Quran. Tapi ada surah Al-Furqan, nama Quran, jadi satu surah yang khas, ya. Dan Furqan ni maksudnya surah Furqan tu ayat pertama lah Allah Ta'ala sebut. Tabarakalladzi nazzala ala 'abdihi al-furqana liyakuna lil 'alamin nazira. Ya, Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala turunkan Furqan, dan Allah Ta'ala lantik Nabi SAW sebagai nazir kepada seluruh alam, ya. Dan Furqan ni ialah yang membezakan antara hak dan batil, ya. Antara halal dan haram. Jadi Quran ni dia ada dua, satu yang hak, satu yang batil. Of course lah yang hak ialah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang hak. Dan yang batil ialah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak Allah Ta'ala larang tu yang batil lah, ya. Banyaklah yang Allah Ta'ala larang dalam akidah baik, dalam ibadah baik, ya. Hatta dalam muamalah, hak Allah Ta'ala larang tu semua adalah benda yang batil. Dan of course lah benda-benda yang batil ni memang akan merosakkan manusia, ya. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi sampailah habis. Dan yang paling penting juga Allah Ta'ala kata yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa la tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala nak kamu dipermudahkan, dan Allah Ta'ala tak nak kamu disusahkan, ya. Dan supaya kamu menyempurnakan hari puasa itu dan kamu bertakbirlah kepada Allah, ya. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur, ya. Jadi Allah Ta'ala tak nak susahkan kita, Allah Ta'ala nak mudahkan kita. Dan dulu saya pernah sebut tentang marahilus siyam. Puasa ni asal-asal dia susah sikit lah, ya. Di mana puasa peringkat awal waktunya panjang, ya. Daripada Isyak sampai Maghrib, panjang lah. Tapi akhirnya dipendekkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi itulah sikit sebanyak puasa kita pada pagi ini bersabit dengan Ramadan. Dan akhir sekali saya menyuruhlah kepada semua, mudah-mudahan the last 10 days ni kita lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita janganlah jadi sebagai yang lain, di mana kita hanya bersungguh-sungguh pada awal Ramadan. Bagus orang Islam ni dia buat sambutan, ya. Awal-awal Ramadan sampai pasang kemah, kan?
pasal ramai nak datang ni. Tapi hari ke-7 kemah dah buka. Saya kata berapa buka? Iyalah sampai 30 Ramadan. Tak ada orang ustaz. Iyalah duduk situ. Patut kita pasal kemah hari yang ke-20 Ramadan. Kan? Panggil orang ramai. Buat advertisement, buat announcement. Kan? Supaya kita merubah uruf yang ada. Uruf yang ada, Ramadan awal-awal je main. Ujung-ujung dah tak ada. Itu uruf yang tak bagus. Boleh kita tukar uruf tu. Bagi orang 1000 masjid, 10 yang akhir. Agak sukar lah ya. Tapi boleh buat. Mana kita sentiasa beri pendedahan kepada mereka. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya rasa kita setakat itu dulu tu pagi ni. Ada nak tanya? Ya. Itu ustaz yang baru kan? Kenapa? Isyak rakau yang mana tu? Oh, nisab dan haul. Kenapa? Bila kita belajar fiqh zakat, the science of zakat, sahabat kita tanya tentang zakat pendapatan secara khusus lah ya. Zakat pendapatan ni dia satu zakat yang baru, ijtihad yang baru, di mana zakat tu tidak ada dalam buku-buku fiqh yang terdahulu dalam mana-mana mazhab. Kalau kita cari, of course dalam mazhab Syafi'i zakat pendapatan tidak ada kan ya? Hatta dalam mazhab-mazhab yang lain, kalau ada pun dalam mazhab Hambali, di bawah slot dipanggil al-malul mustafad, harta yang kita perolehi secara rutin. Itulah maksudnya ya. Walau bagaimanapun, in general kita kata zakat pendapatan ialah zakat yang terhasil daripada ijtihad yang baru. Antara tokoh yang bawa mari idea ni ialah Al-Qardawi dalam bukunya Fiqhuz Zakat, dan mungkin juga ada tokoh-tokoh yang lain. Saya pada tahun 1996 bukan. Pada tahun 1997 bila saya bersama beliau di Pusat Islam Malaysia di Kuala Lumpur. Waktu tu saya baru belajar di UIA, first year matrikulasi. Kami dah bersama beliau sehari suntuk, di mana pada waktu itu kita buat wacana ataupun seminar tentang Islamic ekonomi Islam. Jadi kita jemputlah Qardawi. Saya tak tahulah siapa yang menganjurkan, tapi setahu saya waktu tu Tuan Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, mungkin beliau yang panggil mari. Jadi dia pun bagi ucapan juga, bagi presentation juga lah, cerita tentang Islamic ekonomi ya. Jadi datang antaranya daripada pendapat beliau lah ya. Jadi satu ijtihad yang baru, walaupun tidak semua negeri mewajibkannya. Tak semua negeri. Setahu saya ada negeri yang mewajibkan, ada negeri yang tidak mewajibkan. Selangor mewajibkan. Jadi kita terimalah apa-apa ijtihad baru yang bermanfaat kan, walaupun dulu tidak ada, tapi dia satu pendapat yang sudah diterima pakai. Dan saya ingat banyak negara-negara Islam yang sudah menerima konsep itu. Dia satu benda yang baik. Tak apalah, kita ni lah kan. Dan kita perlu tahu zakat tu juga merujuk kepada prinsip zakat sedia ada yang bersabit dengan zakat harta. Zakatul asman, zakat emas dan perak, di mana ada syarat-syarat tertentu. Antara yang paling penting ialah nisab dan haul. Nisab ni mesti cukup dia punya amount tu untuk satu-satu amount nisab dia. Dan kita pakai nisab emas lah. Itulah 80 gram emas. 80 berapa? 84 80 something lah ya. Saya pun tak ingat yang spesifik. Tapi itu dia punya nisab. Yang kedua haul. Haul ni mana cukup setahun. Ya. Maksudnya daripada bulan pertama sampai 12 bulan kita kena kira berapa pendapatan kita, ditolak keperluan-keperluan asasi kita. Lebihan itu dianggap wang yang kita lebih, perlu dicampur selama 12 bulan lamanya. Dan jika cukup nisab, maka kita wajibkan keluarkan zakat pendapatan. Maksudnya dalam sebulan, contoh kita gaji 2,000, contohlah ya. Tolak makan kita berapa, tolak rumah sewa kita atau rumah kita berapa, tolak kenderaan kita berapa, tolak apa penting tu, keperluan kita.
Lebih ada berapa? Contoh lebih kita 500. Kalilah dengan 12 bulan. Ataupun kalau kita nak lebih tepat, kerana keperluan kita setiap bulan tidak sama. Mungkin bulan ni dia rendah, bulan depan dia lebih sikit. Sebab ada yang tak konsisten. Macam kesihatan, makan minum mungkin konsisten. Bayaran untuk kenderaan mungkin konsisten. Every month kita bayar 500. Tapi kalau kesihatan mungkin tak konsisten. Bulan ni kita masuk klinik, bayarlah RM1, bulan depan tak bayar. Jadi sebaik-baiknya kita ada satu catatan, lebihan perbelanjaan kita every month berapa, cukup setahun, maka kita tengok berapa kita lebih. Tukar sport rim tak masuk ya. Apa nama? Aksesori kereta, tukar box speaker kereta kita kat belakang, gerumung, tak masuk ya. Pergi melancong, wallah ta'ala alam lah, saya tak masuk ya. Ya. Tapi kalau nak kira ada ulama kita masuk, ada tu, tapi tak nak beritahu kan. Nanti kan semua masuk lah, tak ada zakat. Itu dipanggil tatabuk rukhas, dilarang tu. Cari kat mana nak meringankan, tak boleh lah. Ni kita ambil secara am. Jadi betul-betul keperluan. Apa betul-betul keperluan? Malbus, apa yang kita pakai. Makul, apa yang kita makan. Masyrub, apa yang kita minum. Maskun, apa yang kita tinggal, rumah kita. Dan yang kelima ialah markub, apa yang kita tunggang. 5 ni hak very basic, mesti ditolak. Kemudian masuklah sikit hak bersabit dengan kesihatan, hak bersabit dengan pendidikan anak-anak kita. Itu dimasukkan juga dalam keperluan. Tapi hak tadi tu, tukar sport ring apa semua, jangan masukkan dia. Itu dianggap sebagai lebihan. Tapi tukar tayar kereta, tukar minyak hitam kereta, itu penting. Melainkan kalau orang tu tukar tayar setiap bulan. Bulan ni tukar tayar, bulan depan tukar tayar, tak kira. Bulan depan tu tak kira dah. Bulan pertama mungkin kira. Api air, itu keperluan. Jadi kira-kira tu tolaklah ya, tolak. Mana kali sebulan berapa lebih, kalau capai nisab. Kenapa kena tunggu setahun? Sebab itu haul, itu syarat zakat harta. Emas dan perak mesti ada haul. Ada yang tak perlu haul, zakat lain. Zakat pertanian tak perlu haul. Ya, nisab saja. Ya. Dan ada sebagian ulama umpama istana dalam mazhab Hanafi, zakat pertanian nisab pun tak ada, kena keluarkan semua, kira duit. Jadi kena tengoklah dalam setahun tu lebih berapa. Kalau capai nisabnya dalam masa setahun tu, maka wajib dizakatkan. 80 gram emas plus berapa, tak tengok balik 82 ke 83 84. Yang saya ingat 80 gram emas, macam itulah ya. Jadi kalau cukup, kita kena keluarkan zakat 2.5%. Sama juga ni yang keluarkan KWSP ni. Kalau pengeluaran kita sebenarnya dia ada 3 dah ya. Pertama dipanggil pengeluaran yang untuk cukup tempoh, macam kita pencen ya. Yang itu automatik kita kena keluarkan tanpa perlu tunggu haul. Kita pencen dapat 100,000, tak payah tunggu setahun. Kalau tunggu setahun, confirm tak ada zakat. Pasal duit tu mesti kita guna, sila-sila habiskan, sebulan dah habis kan, beli tu beli ni, melabur sana melabur sini. After 2 or 3 months duit pencen dah habis, tak ada zakat. Sebab itu macam kita di Selangor, duit-duit yang kita dapat hasil daripada pencen, KRSP asal seumpamanya, tak perlu ditunggu haul, tak perlu tunggu setahun, keluar aja wajib zakat. Saya bapak mentua saya hari tu dapat duit pencen, tak banyak lah, hampir 30,000, keluarkan zakat. Saya suruh keluarkan lah ya, keluarkan. Pasal tak perlu tunggu haul ya, zakat. Itu nombor 1. Jika simpanan kita dah tamat tempoh, kita keluarkan dengan sebab pencen atau seumpamanya, maka tak perlu tunggu haul, terus keluarkan zakat. Asalkan cukup nisabnya. Nisab dia yang tadi lah, saya ingat sekarang ni kalau ikut duit 22,000 kot, 80 gram lebih tu dalam 22,000 something. Itu yang pertama. Hak ni wajib zakat ya, tanpa perlu tunggu haul. Yang kedua, pengeluaran untuk tujuan-tujuan yang khusus. Kita keluarkan especially akaun 2 lah, untuk kesihatan, untuk rumah, untuk pendidikan. Ini juga tidak diwajibkan zakat. Ya.
Kalau tengok negeri-negeri ada fatwa yang pelbagai. Ini saya fokus kepada Selangor saja. Jadi setahu saya tak diwajibkan zakat jika kita keluarkan untuk sebab-sebab yang khusus. Termasuk juga kalau kita ada masalah kewangan. Hak ni lah. Kita keluarkan 10,000 kerana memang kita perlukan wang itu untuk nak meneruskan kehidupan, gaji tak cukup atau seumpamanya, maka tak diwajibkan zakat, ya. Yang kedua. Dan yang ketiga, jika kita bukanlah pengeluaran untuk hal yang khusus, bukan nak bayar rumah, bukan nak bayar kesihatan, dan juga tidak ada apa-apa masalah kewangan, kita keluarkan juga yang ketiga ni. Maka dalam lihat ataupun dicampur dengan pendapatan kita yang bulanan, kalau mencapai nisabnya, dia balik kepada yang tadi, wajib juga dizakatkan macam zakat pendapatan. Jadi kalau kita keluarkan tu tak ada apa-apa masalah pun, kita keluarkan juga. Ia kena campur dengan pendapatan kita. Kalau pendapatan kita cukup nisab, kita kena keluarkan juga zakat. Dan zakat pendapatan kita boleh bayar awal, tak payah tunggu setahun. Haul ni kita tak payah nak tunggu setahun. Kalau kita kira memang kita akan cukup haul, cukup nisab, maka kita keluarkan awal-awal. Contoh, boleh jadi kita punya zakat 300 mungkin, kita keluarkanlah RM30 sebulan every month. Itu dipanggil ta'jiluz zakat, mengawalkan bayar zakat. Diharuskan di sisi majoriti, boleh, ya? Walaupun sebagian kata tidak boleh, tapi yang terbaru, yang terkini, tokoh-tokoh zakat dunia kata boleh, dan itu yang diguna pakai di tempat kita. Jadi zakat pendapatan pun kita nak tengok juga, ya. Boleh. Abang tanya pendek je, saya jawab punya panjang. Saya bukanlah ahli dalam bab zakat, tapi kita belajar juga fiqh zakat secara amnya macam itulah, ya. Zakat-zakat yang bersabit dengan harta ini. Ada yang nisab dan haul, ada yang tak perlu haul, ya. Kita melabur tak perlu haul, ya. Kita melabur 20,000 dapat untung 20,000, terus kena keluarkan zakat. Sebab pelaburan dia hanya nisab, dia tak perlu haul, ya. Sama juga dengan zakat pertanian yang saya sebut tadi, ya. Dan sebagian zakat yang lain. Zakat harta karun, zakatul rikas, sama juga. Tak perlu haul. Jumpa je emas belakang rumah, terus keluarkan zakat. Kalau ada emas lah, ya. Dan sebagai ulama kata tak perlu nisab pun. Tak perlu nisab. Mana kalau kita jumpa emas, walaupun sekadar cincin sebentuk kan, tak tahulah orang lain punya ke apa, ini harta karun tau, bukan orang lain punya. Kalau jumpa sikit lah, sikit, besar 1,000 jari je, emas aleh, kalau jual pun dapatlah RM1,000, tetap kena keluarkan zakat juga. Kerana emas tak, harta karun dia tak perlu kepada haul secara sepakat para ulama. Tapi nisab ulama khilaf. Ada ulama kata kena nisab juga, mana kena cukup 22,000 tu, 80 gram emas tu, dan sebagian yang lain kata tak perlu nisab, asal jumpa saja kena keluarkan zakat walaupun sedikit amountnya. Ya, ada ulama sepakat, ada ulama tak sepakat, ada sudut nisab. Jadi macam tu lah, ya. Zakat perniagaan sama juga, ya. Dia kena nisab tapi dia kena haul. Dia ada dua, satu zakat keuntungan perniagaan, satu zakat perniagaan, dia tidak sama. Tuan-tuan simpan duit dalam akaun saving, ya. Saya 2-3 hari lepas ada orang call saya, dia kata duit dalam akaun saya banyak ni ustaz, pasal duit pencen saya tak usik. Oi, kaya dia, ya, duit pencen tak usik tu. Lepas tu anak-anak bagi pula masuk akaun, jadi akaun saya bertimbun-timbun. Soalnya dia kata macam mana saya nak keluarkan zakat, ya? Saya kata kena keluarkan lah, kan? Tengok ujung tahun, berapa jumlahnya, keluarkan zakat 2.5%. Macam tu je, ya. Okey, emas yang dipakai, kalau ikut di sisi majoriti para ulama tak perlu zakat. Majoriti, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau abang tak nak bayar zakat, abang jawablah saya mazhab Syafi'i. Tapi di Malaysia, khususnya di Selangor, wajib dizakatkan juga. Perlis pun wajib zakat juga. Cuma perlis dia ikut nisab emas yang biasa, 80 gram emas plus something, ya. Tapi di Selangor dia beza. Nisab untuk emas yang disimpan macam biasa 80 gram emas, 84 macam tu lah, saya sebut. Saya tak ingat, Allah Ta'ala alam.
Tapi kalau zakat perhiasan dia banyak sikit. Nanti cek balik yang terkini berapa. Alah cek kat Google je. Nisab emas perhiasan Selangor dia akan keluar. Under Majlis Zakat Selangor lah ya, LPS, Lembaga Zakat Selangor, dia akan keluarkan. Kalau tak silap saya ratus-ratus gram jugalah ya. Jadi walaupun Selangor bermazhab Syafi'i, telah diubah boleh wajib zakat juga. Jadi kalau isteri kita kan pakai emas banyak kat leher, kat tangan, minta dengan dia pergi timbang. Kalau cukup nisab yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor tu, maka wajib dizakatkan, ya. Saya ikut mazhab Syafi'i ni. Ini pun mazhab Syafi'i juga, tapi mazhab Syafi'i hak Selangor punya lah. Ya. Boleh. Tak ada soalan lah ya. Okeylah. Ada lagi? Tak faham ah? Nak bagi sendiri. Itu bila kita belajar tentang zakat, dia ada satu bab dipanggil masarifuz zakat. Kepada siapa zakat diberikan? Allah Ta'ala sebut dalam surah apa zakat ya? Surah At-Taubah ayat 60 tak silap saya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Allah Ta'ala sebut ada 8 golongan zakat mesti diberikan. Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Mu'allaf ni ada dua. Satu orang dah masuk Islam baru, satu lagi orang yang kafir tapi kita nak jinak-jinakkan hati dia kepada Islam, ya. Kemudian orang yang berhutang, kemudian hamba yang nak membebaskan dirinya, kemudian ibnu sabil, orang yang bermusafir nak balik ke tempat asalnya, dan akhir sekali fi sabilillah, yakni pada jalan Allah, ya. 8 golongan ni mesti diberikan zakat. Awak siapa yang bertanggungjawab nak bagi kepada 88 asnaf ini? Penguasa, Al-Hakim, ya. Sebab itu zakat-zakat yang kita wajib keluarkan, amat-amat digalakkan kita beri kepada Al-Hakim untuk mereka mengagihkan kepada asnaf-asnaf yang berkenaan, ya. Walau bagaimanapun, dalam buku-buku fiqh mazhab Syafi'i, sebagai ulama memberi keringanan lah untuk kita terus beri kepada sebahagian asnaf-asnaf yang berkenaan. Malah sebagai ulama kata kalau kita ada jiran yang miskin, teruslah beri kepada mereka. Ataupun kita ada adik-beradik yang tidak bernasib baik, terus beri kepada mereka, dan itu adalah lebih baik. Adalah dalil-dalilnya daripada hadis Nabi SAW. Malah isteri kepada Ibni Mas'ud, nama dia Zainab, dia memberikan zakat kepada suami dan anak-anaknya, ya. Anak-anak yang dia jaga lah, anak dia sendiri ke, anak-anak yatim yang dia jaga ke, Allah Ta'ala. Lalu ditanya pada Rasulullah, Nabi berkata kamu dapat 2 pahala, ajrus sadaqah wa ajrus silah, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi boleh terus beri kepada orang yang berdekatan dengan kita jika kita tahu mereka tu memang asnaf. Tapi kalau kita bagi kepada bukan asnaf, zakat kita tak lepas, masih berdosa. Jadi kena pastikannya itu saja, ya. Saya pun 2-3 hari lepas ada orang WhatsApp saya, bukan WhatsApp, call. Dia tanya, Ustaz, zakat fitrah ni saya nak bagi dekat saudara saya, boleh tak? Dia ni miskin. Saya kata boleh, berikan saja, ya. Jadi tidak ada masalah sama sekali, insya-Allah Ta'ala. Nak bagi tahfiz pun sekarang duit banyak juga. Takut duit tu masalah tu bagi saya lah secara personal. Kalau kita bagi kepada fakir dan miskin, tidak ada pertikaian. Tapi kalau kita bagi kepada pusat-pusat pendidikan, pertama kita tidak tahu status kewangan mereka, nombor satu. Yang kedua, kalau kita bagi kepada pusat-pusat pendidikan, dia tertakluk kepada fisabilillah. Dan kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh beri kepada pusat-pusat pendidikan seumpama itu.
Kalau ikut betul-betul mazhab Syafi'i lah. Tapi macam yang saya cakap, hari ni di Selangor pun pendidikan dia dah masuk dalam fisabilillah. Walaupun asal-asal mazhab Syafi'i, fisabilillah hanya berperang pada jalan Allah. Tak boleh buat, tak boleh beri untuk bina masjid, tak boleh beri untuk bina jalan, tak boleh beri untuk pusat-pusat pendidikan asalnya. Tapi hari ni macam pendidikan dia dah masuk dalam kategori zakat asnaf, ya. Hatta saya sendiri pun masa belajar master dulu, saya juga penerima zakat Selangor. Oh, miskin lah ustaz ni. Tak. Saya diberikan di bawah peruntukan fisabilillah. Jadi Selangor dah ambil peruntukan itu. Sebenarnya itu daripada mazhab Hanafi. Fisabilillah ni luas. Jadi dimasukkan juga pendidikan. Tapi tak dapat bulanan lah, dapat one off RM700 untuk pelajar-pelajar yang belajar di Selangor, ya. Saya dapat juga, saya ambil lah, orang bagi kan. Ya. Jadi boleh lah, boleh bagi, tak ada masalah insya-Allah taala, ya. Ya. Kalau tadi kata boleh bagi sendiri kan. Katakanlah dalam tempat kita ada 4-5 orang kena sikit. Dia bagi 2-3 orang je yang lebih tak bagi. Nanti jap. Ya Haji cakap tadi pusat tahfiz kan? Mana tadi? Pusat-pusat pendidikan ni saya bukan kata tak galakkan. Tapi di atas faktor-faktor yang berkenaan. Kita tak tahu status kewangan mereka. Kita tak tahu status pendaftaran mereka. Sebagian tahfiz tidak didaftarkan. Bila tidak didaftarkan, kewangan dia lagi kita tak tahu. Kadang-kadang tahfiz-tahfiz individu peribadi disalahgunakan. Kita tak tahu. Jadi bukan saya tak galakkan. Memang saya tak galakkan pun. Takut-takut kita bagi tak kena asnaf tadi, takut juga kan. Kalau bagi pada fakir miskin, saudara-saudara yang kurang bernasib baik, saya rasa itu lebih baik. Itu lebih baik, ya. Boleh. Haji tanya balik tadi apa? Ada 4-5 orang kita yang miskin. Bagi yang paling miskin. Level lebih kurang aja. Level lebih kurang. Kita bagi. Boleh bagi 2-3 orang. Kita boleh bagi semua. Tengoklah kita punya zakat tu banyak mana. Kalau zakat kita zakat RM100, ada 5 orang miskin, takkan nak bagi RM20 seorang kot. Tengoklah. Bagi 2 orang tu. Kalau banyak yang kita nak zakatkan, kita agih-agihkanlah. Tapi kalau sedikit, memadai kepada seorang atau 2 orang yang berkenaan. Saya bagi zakat pada adik-beradik. Saya bagi zakat saya pada Rohingya, orang Rohingya. Sebab tak banyak pun. Bukan kata saya tak nak bagi kepada pusat zakat, zakat pendapatan kita dah bagi. Ini zakat-zakat yang lain, zakat yang kita simpan kan. Bukan duit banyak mana pun kat bank kan. Dulu ada simpanan ASB buat loan. Jadi dividen yang kita dapat tu kita keluarkanlah zakat. Pasal ASB dia tak ada zakat, ya, mesti dizakatkan. Kalau tamu haji tak perlu zakat sebab dia sudah dizakatkan. Tapi nak zakat 2 kali pun tak kisah, boleh je. Boleh. Ada soalan lagi? Tak ada, insya-Allah taala. Aku liqauli azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Mas.